tengah hari ini lebih kurang dalam 45 minit ataupun 50 minit kita akan ya, kita akan cuba untuk faham secara lebih mendalam ya, mengenai syariat Islam, ataupun secara khususnya kita akan memahami berkenaan dengan Lailatul Qadar. InsyaAllah saya akan cuba kupas, kita akan bincangkan Lailatul Qadar ini berdasarkan petunjuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan pandangan-pandangan yang diberikan oleh para ulama kita. Jadi tajuk pada hari ini kita keluar sedikit lah, kita lari sedikit. Sebelum ni kita menggunakan kitab yang dikarang oleh Syekh Yusuf Ismail An-Nabhani. Cuma pada tengah hari ini saya cuba kupas hadis ya, yang berdasarkan kepada kitab hadis Riyadhus Salihin. Ya, kitab hadis Riyadhus Salihin. InsyaAllah. Sekejap saya betulkan. Okey, kalau kita tengok kepada peserta sekarang ni, rakan-rakan yang join grup ni, alhamdulillah semakin ramai. Okey. Baik, saya mulakan. Okey. Kalau kita lihat, kita nak bincang dengan Lailatul Qadar untuk kuliah pada tengah hari ini, saya menggunakan kitab hadis Sahih Al-Bukhari dalam bab ya, yang bertajuk Fadli Lailatul Qadri. Ya, kitab ataupun bab yang membincangkan berkenaan dengan Lailatul Qadar. Ya, di dalam Sahih Al-Bukhari. Baik. Mungkin kita tak boleh cover semualah. Ya, sebab dalam Sahih Al-Bukhari ni ada banyak hadis. Cuma kita tengok beberapa hadis yang telah saya pilih dan kemudian kita syarahkan ini berdasarkan pandangan-pandangan para ulama. Baik. Yang pertama sekali, apabila kita membincangkan tentang Lailatul Qadar, maka tidak dapat tidak kita kena rujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar ayat 1 sehingga ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Okay? Kalau kita baca terjemahan dia, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Maksud Allah turunkan Al-Quran iaitulah ya, penurunan daripada Lauh Mahfuz ke penurunan daripada Sidratul Muntaha ke Lauh Mahfuz ya, secara sekaligus. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh, iaitulah Jibril, dengan izin Rabb-nya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Baik. Apa yang kita nak bincangkan, yang pertama sekali adalah
Okey. Kalau dia tak ada hadis ni belum lagi ya. Okey, kalau kita lihat kepada ayat Quran tadi ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengaitkan al-qadar dengan malam ya. Maka dalam surah Al-Qadr itu Allah sebut Lailatul Qadr. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sebab dia sebenarnya dia dua perkataan. Lailah satu, kemudian Al-Qadr satu. Maksudnya dia dua kalimah yang digabungkan. Jadi persoalannya adalah apabila perkataan Al-Qadar, Al-Qadr dikaitkan, dihubungkan dengan Lailah yang kita terjemahkan dengan malam Al-Qadar, maka apakah pandangan ulama maksudnya? Apakah pandangan ulama mengenai maksud Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tu maksudnya apa? Okay, kalau kita separate kan fahamlah. Lailatun maksudnya malam. Al-Qadar maksudnya kan ketetapan. Qada, qadar, ketetapan, penetapan. Jelaslah. Tapi bila dia combine, ya, dia jadi Lailatul Qadar, apa maknanya? Okay, yang ni yang pertama yang kita nak bincangkan. Okay, saya nak kemukakan pada tengah hari ini 3 pandangan ulama. Maksud perkataan Lailatul Qadar. Okay. Pandangan yang pertama, yang ni yang dinukilkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab beliau Fathul Bari, syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Okay. Ada 3 pandangan. Pandangan yang pertama, maksud Lailatul Qadar itu adalah malam pengagungan ataupun malam keagungan. Ini maksud yang pertama. Ya, Lailatul Qadar bermaksud malam keagungan. Satu malam yang penuh dengan keagungan. Okey. Maksud ini selari dengan ayat Al-Quran di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-91. Ya, surah Al-An'am ayat 91. Yang mana Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih." Ya, iaitu mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana semestinya. Maka digunakan perkataan qadaru. Wa ma qadarullaha. Iaitu mereka tidak mengagungkan Allah. Jadi perkataan qadaru itu maksudnya mengagungkan. Maka bila disebut Lailatul Qadar, jadi kita terjemahkan sebagai malam yang penuh dengan keagungan. Baik. Ya. Maka apa yang ada, apa keagungan yang ada pada malam tersebut? Malam yang memiliki keagungan. Apa keagungannya? Yang pertama, pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Itu satu keagungan. Yang kedua, pada malam tersebut para malaikat turun dari langit ke bumi, ke dunia secara silih berganti. Yang ketiga,
pada malam tersebut turun keberkatan, turun rahmat dan turun keampunan Allah. 3. Yang keempat, pada malam tersebut siapa yang beribadah, yang menghidupkan malam tersebut, maka orang itu akan menjadi seorang insan, seorang manusia yang agung. Itu yang disebutkan dengan Lailatul Qadar ini adalah sebagai malam keagungan ataupun malam yang memiliki keagungan. Itu yang pertama. Okay. Pandangan yang kedua. Okay. Pandangan yang kedua, sebahagian ulama menyatakan malam Al-Qadar bermaksud malam kesempitan. Malam kesempitan. Baik. Maksud ini selari dengan ayat Al-Quran di dalam surah At-Talaq ayat yang ke-7. Surah At-Talaq ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qudira 'alaihi rizquhu." Dan orang yang disempitkan rezekinya, yang terbatas rezekinya. Allah menggunakan perkataan qudira. Jadi qudira ni maksudnya terbatas ataupun sempit. Maka para ulama menyatakan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar bermaksud malam kesempitan. Maksudnya apa? Maksudnya kerana tidak diketahui bila berlakunya malam itu. Kita rasa sempit, kan? Kita tak tahu Lailatul Qadar ni bila berlakunya secara tepat. Maka disebut malam kesempitan. Ataupun sebahagian ulama berkata dinamakan malam kesempitan kerana pada malam tersebut bumi menjadi sempit akibat dipenuhi dengan para malaikat yang turun ke bumi. Cuma masalahnya adalah bukan masalah. Isunya adalah kita tak dibuka hijab. Kalau malam itu manusia dibuka hijab untuk melihat betapa banyaknya malaikat yang turun ke bumi, Allahu Akbar. Maka disebabkan banyaknya malaikat yang turun ke bumi pada malam itu, maka Lailatul Qadar disebut sebagai malam kesempitan. Ini pandangan yang kedua. Okey. Kita sambung dengan pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga yang disokong oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang mana para ulama menyatakan Lailatul Qadar bermaksud malam ditetapkan semua perkara yang terjadi pada tahun tersebut. Malam yang ditetapkan semua perkara yang terjadi pada tahun tersebut. Makna ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fiha
yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi maksudnya sebagai muqaddimah, sebagai pengenalan ni, kita cuba faham apakah maksud Lailatul Qadar. Saya share tadi ada 3 makna. Okay? Yang pertama, Lailatul Qadar bermaksud malam pengagungan, malam yang memiliki keagungan. Yang kedua, Lailatul Qadar bermaksud malam kesempitan. Dan yang ketiga, Lailatul Qadar bermaksud malam yang ditetapkan semua perkara yang terjadi pada tahun tersebut. Tiga-tiga makna itu berdasarkan ayat Al-Quran yang telah saya berikan. Baik, ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, okey, alhamdulillah dah semakin ramai sahabat-sahabat yang join program ini. Yang bahagia Prof Rektor pun ada sama sekali. Ahlan wa sahlan Prof. Okey. Baik, kita tengok. Saya tak nak huraikan lagi secara, kita kata, secara semantik dari segi bahasa lah. Kalau kita tengok secara semantik ni kan, semantik dari segi bahasa ni, ada para ulama bahaskan. Apa ni, kenapa di dalam Al-Quran huruf dal, Al-Qadr, dal itu dimatikan, disukunkan. Sebab apa tidak difathahkan Al-Qadar, kan? Tetapi disebut Al-Qadr. Okay? Sebab apa dia sebut Al-Qadr? Itu antara contoh lah. Okay? Saya rasa kita tak ada masa untuk nak bincang yang tu. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalau kita rujuk kepada hadis yang pertama pada pagi ini ataupun pada tengah hari ini, saya bawa semua hadis yang kita nak bincang tengah hari ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Okay, hadis yang pertama berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Cuba tengok tuan-tuan, hadis ni pun ya, apa digunakan perkataan Lailatul Qadri. Huruf dal ni dimatikan. So kenapa tak Lailatul Qadari? Itu ada perbahasan yang panjang lebar. Saya tak berniat untuk nak bahaskan pada tengah hari ini. Okey, maksud hadis ni, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan kerana iman kepada Allah dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakannya. Okey, ini kita dah faham. Alhamdulillah. Baik. Tengok ke section yang kedua. Ya, wa man qama. Dan barang siapa yang menegakkan Lailatul Qadar kerana iman kepada Allah dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah dikerjakan. Baik. Apakah maksud perkataan waman qama? Qama ni maksudnya siapa yang qama, qiyam, yang berdiri, yang bangun. Siapa yang berdiri, siapa yang bangun
pada malam Al-Qadar. Dan dia bangun, dia berdiri itu imanan wahtisaban. Atas dasar keyakinan keimanan dia dan pengharapan mudah-mudahan Allah akan memberikan pahala. Maksud perkataan qama di sini menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, qama di sini adalah orang yang bangun untuk solat pada malam Al-Qadar. Jadi pada malam Al-Qadar ni apa yang lebih baik untuk kita buat? Maka jawapannya amalan yang afdal adalah qiyam. Qiyam tu apa? Sembahyang. Jadi pada malam Al-Qadar, amalan yang terbaik adalah sembahyang. Jadi malam tu janganlah buat solat tarawih pendek-pendek. Qiyamlah lama. Buatlah solat-solat sunat. Sebab dia sebut qama. Qama di sini orang yang berdiri melakukan solat. Jadi hadis ini memberikan petunjuk kepada kita apakah amalan yang baik, yang afdal kita buat, iaitulah qiyam. Apa maksud qiyam? Kita mendirikan solat. Solat dia bermula daripada maghrib, solat berjamaah, isyak, solat berjamaah, pahala yang banyak, diikuti dengan solat tarawih, diikuti dengan solat witir. Jadi pada malam hidupkan yang itu. Baik, satu. Yang kedua tuan-tuan, yang ni kita nak fokuskan pada tengah hari ini. Ya, hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharraw lailatal qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dalam 10 malam akhir daripada Ramadan. Okey, satu. Kita terus ya. Nanti kita bahaskan. Hadis yang ketiga. Ini sama satu. Okey. Hadis yang ketiga. Ni ada typing error. Juga daripada Aisyah radhiyallahu anha. Mungkin kita pelik kan, sebab apa Aisyah banyak meriwayatkan hadis tentang Lailatul Qadar? Sebab Aisyah isteri Nabi. Dia bersama-sama tinggal serumah dengan Nabi. Maka pada malam bulan Ramadan ni dia nampak, dia perhatikan apa yang Nabi buat. Dia lebih dekat dengan Nabi. Sebab tu banyak amalan-amalan yang bersifat personal ni Aisyah lebih tahu. Aisyah sebut apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashril awakhiri min Ramadan wa yaqulu taharraw lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Aisyah dia menceritakan, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yujawiru. Beriktikaf. Dan bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir dari Ramadan. Sebelum saya pindah ke Segamat ni, masa dekat Shah Alam,
Waktu tu office saya dekat masjid. Apa ni, masjid Tuanku Mizan sekarang ni, di UiTM. Dan kita waktu tu ada pelajar antarabangsa yang datang daripada Timur Tengah. Kalau kita sampai dekat pejabat pagi tu, dalam 7.30 dah sampai kat office, kan, maka kebanyakan, majoriti lah, majoriti student kita yang daripada Timur Tengah ni, dia memang tidur di masjid Tuanku Mizan. Siap bawa toto sekali. Itu suasana dia. Sebab apa? Mereka nak amalkan apa yang Nabi sebut ni, i'tikaf di masjid. Dan kita pun tak menghalang lah, asalkan dia jaga kebersihan, jaga adab kat situ. Itu student daripada Timur Tengah, kan. Lepas tu saya pindah dekat ni, saya pun tak tahulah macam mana situasi yang berlaku. Baik, hadis yang keempat. Kita masih lagi berkenaan dengan pencarian Al-Qadar. Okay. Hadis ini telah diriwayatkan daripada Ibnu Abbas. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iltamisuha fil ashril awakhiri min Ramadan lailatal qadri fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa fi khamisatin tabqa taba'ahu Abdul Wahhab. Ini tak adalah, sampai dekat sini tabqa, iaitu daripada kan Aisyah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata bahawa Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam akhir dari bulan Ramadan, pada sisa malam 9. Okey, yang ada baki lagi 9 malam. Kemudian pada yang ke-7 dan yang ke-5. Jadi pencarian Lailatul Qadar ni bermula pada malam 21, sebab ada baki lagi 9 hari. Kemudian yang ada baki lagi, Nabi sebut 7 hari, iaitu pada malam 23. Kemudian yang ada baki lagi 5 hari, iaitu pada malam 25. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita nak bahaskan hadis-hadis ini. Dia ada banyak hadis lagi yang hampir sama. Okay. Yang pertama adalah, bila kita baca hadis ini, maka kita dapat satu petunjuk yang diberikan oleh Nabi bahawa pertama sekali Lailatul Qadar khusus berlaku pada bulan Ramadan. Satu. Okay. Yang kedua, Lailatul Qadar berlaku pada 10 malam yang akhir. 2. Nabi bagi lagi petunjuk. Yang ketiga, Lailatul Qadar berlaku lebih-lebih lagi pada malam yang ganjil. Ada 3 petunjuk utama yang boleh kita ambil daripada hadis ini. Hadis-hadis yang kita baca. Baik. Imam Ibn Hajar, ini saya rujuk dalam Fathul Bari, mengemukakan dalam kitab beliau Fathul Bari, pandangan-pandangan para ulama berdasarkan hadis mengenai tanda Lailatul Qadar setelah dia berlaku. Okey. Dia punya hint dia, Nabi dah bagi tahu. Kemudian Nabi bagi tahu pula tanda selepas. Sebelum, ini semasa bulan Ramadan, 10 malam terakhir,
kemudian malam-malam ganjil. Kemudian Nabi bagi lagi kan, tanda-tanda selepas berlakunya Al-Qadar. Okay, kita tengok ada beberapa riwayat. Okay. Yang pertama di dalam Sahih Muslim, iaitu yang diriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab. Okay. Disebutkan bahawa annasyamsa tatlu'u fi sabihatiha la syu'a'a laha. Ya, matahari terbit pada pagi harinya, tidak memancarkan cahaya. Ini satu tanda selepas berlaku Al-Qadar. Satu. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, hadis yang bersumberkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, Lailatul Qadri talqatun la harratun wala baridatun tusbihu syamsu yaumaha hamra dha'ifatan. Kata Ibnu Abbas, dia kata malam Lailatul Qadar itu talqatun. Talqatun ni maknanya suhunya, keadaan yang tidak panas, tidak sejuk. Keadaan yang sederhana suhunya. La haratun, tidak panas, wala baridatun, tak sejuk. Tapi kita rumah pasang aircon, tak boleh nak rasalah suhu dia macam tu. Baik. Pada pagi harinya kan, matahari ini naik dengan cahaya merah, sinar merah yang lemah. Sinaran cahaya matahari keesokannya adalah lemah. Itu dalam riwayat Ibnu Khuzaimah. Okay. Yang ketiga, dalam riwayat Imam Ahmad, hadis daripada Ubadah bin Samit. Sebab saya sebut tadi, kita nak huraikan Lailatul Qadar ini berdasarkan panduan hadis. Okay. Maka disebutkan bahawa malam Al-Qadar ini dia hening, lagi cerah, seolah-olah ada sinaran bulan. Ya? Dia hening, cerah, macam ada sinaran bulan. Malam itu tenang, langitnya cerah, cuacanya tidak panas dan tidak sejuk. Ya? Dan dijumpai pada pagi harinya matahari terbit dalam keadaan yang seimbang, tidak memancarkan cahaya bagaikan bulan di malam purnama. Siang cahaya matahari itu memang tak panas dia keluar. Dan pada pagi hari itu syaitan tidak diizinkan untuk ikut muncul bersamaan dengan terbitnya matahari. Ini yang dinyatakan. Ini yang telah dinyatakan oleh yang kalau kita lihat panduan-panduan berkenaan dengan tanda-tanda selepas berlaku Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bila saya tengok dalam yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar ni mengenai pandangan para ulama tentang bila berlaku Al-Qadar ni, kan, saya rasa Allahu Akbar, sangat dahsyat.
yang mana Imam Ibn Hajar mengumpulkan 46 pandangan para ulama berkenaan dengan malam Al-Qadar. Ada 46. Okey, saya baca ambil mungkin dalam 2-3 lah. Kalau baca 46 memang tak ada masa. Okey, yang pertama kita ambil pandangan yang diberikan oleh Al-Fakihani. Dia kata Lailatul Qadar hanya terjadi 1 tahun, iaitu semasa zaman Rasulullah sahaja. Ini pandangan para ulama. Contoh. Yang kedua, iaitu pandangan yang diberikan oleh sebahagian ulama mazhab Maliki dan juga sebahagian ulama mazhab Syafi'i. Mereka menyebut bahawa Lailatul Qadar hanya dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandangan yang seterusnya, yang ni popular di kalangan ulama mazhab Hanafi. Mereka kata Lailatul Qadar berlaku sepanjang tahun. Sepanjang tahun ada Lailatul Qadar. Kemudian Imam Ibn Hajar dia bawa lagi pada pandangan yang berikutnya yang menyebutkan bahawa Lailatul Qadar hanya khusus dia berlaku pada bulan Ramadan dan dia berlaku pada keseluruhan malamnya. Keseluruhan malam. Ada juga pandangan para sahabat yang menyatakan bahawa Lailatul Qadar berlaku pada malam pertama bulan Ramadan. Ada pandangan yang menyatakan bahawa Ramadan Lailatul Qadar berlaku pada malam pertengahan Ramadan. Ada pandangan ulama menyatakan Al-Qadar ini berlaku pada malam 17. Sampai seterusnya lah. Ada sampai 46 pandangan. Cuma saya nak baca, saya nak ambil yang disimpulkan. Yang 46 pandangan banyak-banyak tu, kita ambil kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut Imam Ibn Hajar, katanya adalah daripada 46 pandangan tadi, yang paling kuat adalah Lailatul Qadar berlaku pada malam-malam ganjil dalam 10 malam terakhir. Itu kesimpulan daripada Imam Ibn Hajar. Dan Lailatul Qadar itu berpindah dari malam ke malam yang lain. Ini kesimpulan yang beliau berikan. Dia berpindah. Katakan tahun ni dia berlaku pada malam 21. Tahun depan akan berpindah ke malam yang lain. Itu kesimpulan yang dibuat oleh Imam Ibn Hajar. Baik. Sementara para ulama berbeza pandangan, adakah tanda-tanda khusus untuk orang yang mendapat Lailatul Qadar ataupun tidak? Seorang yang dapat Lailatul Qadar ni, dia perlu ke dia nampak tanda yang khusus ataupun tak perlu nampak tanda yang khusus? Jadi di sini para ulama berbeza pandangan. Yang pertama, ada yang menyatakan bahawa tandanya adalah orang yang mendapat Lailatul Qadar itu melihat segala sesuatu sedang sujud. Itu pandangan pandangan ulama. Ada sebagian ulama kata
orang yang mendapat Lailatul Qadar ini, dia akan nampak cahaya di setiap tempat, hatta di tempat yang gelap. Dia nampak cahaya. Saya baru ni ada seorang sahabat hantar video seorang lelaki. Ini yang diambil daripada CCTV sebuah surau. Seorang lelaki ni dalam pukul 3:30 pagi lebih kurang, dia solat malam lah, sehingga solat malam di surau itu. Tiba-tiba dia punya badan dia tu CCTV capture bercahaya dekat badan dia. Bercahaya, tapi saya kata ini kena tanya dengan pakar lah. Kena semak dulu orang yang expert dalam bidang ni, kaji dulu sama ada dia dibuat ke ataupun sebagaimana. Sepanjang dia solat tu memang tubuhnya bercahaya. Sampailah dia bagi salam, dia balik. Semasa pergerakan balik tu pun CCTV memang capture, memang tubuh dia bercahaya. Sama ada benar ataupun tidak, wallahu a'lam. Kita tak tahu. Kena dapatkan ini pandangan daripada pakar isu itu. Okey, 2. Yang ketiga, sebahagian ulama menyatakan orang yang mendapat Lailatul Qadar dapat mendengar ucapan salam ataupun sapaan dari para malaikat. Dan yang keempat, sebahagian ulama menyatakan tanda orang tu dapat Lailatul Qadar adalah doanya dimakbulkan Allah Ta'ala. Ini antara pandangan para ulama mengenai tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar. Kemudian Imam At-Tabari, ulama yang hebat dalam bidang tafsir. Imam At-Tabari, dia bagi komentar. Apa kata dia? Dia kata tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama tadi bukanlah suatu kemestian. Tak semestinya orang yang dapat Lailatul Qadar dia dapat tanda-tanda itu. Tidak semestinya. Tak dapat tanda pun orang itu boleh mendapat Lailatul Qadar. Jadi kebanyakan ulama berpegang kepada pandangan Imam At-Tabari ini. Baik. Persoalan lain. Ini persoalan yang menarik, tuan-tuan. Ya? Baik. Ya? Apakah pahala Lailatul Qadar diperolehi oleh orang yang kebetulan beribadat pada malam tu, sekalipun dia tak tahu pada malam itu adalah Lailatul Qadar? Pahala orang yang beribadat pada malam tu dia dapat tak? Ataupun pahala Lailatul Qadar ni yang kata beribadah 1000 bulan ni hanya diperolehi oleh orang yang tahu dia dapat Lailatul Qadar sahaja. Macam kita kan, hari ni di antara cadangan yang baik adalah yang dicadangkan, yang diviralkan, setiap malam kita sedekahlah RM1 ke ataupun RM5 ke RM10 ke, kan. InsyaAllah mudah-mudahan satu malam kenalah dengan malam Al-Qadar. Kita sedekah kita pun tak tahu pun. Jadi adakah kita sedekah tu, jadi kebetulan malam tu kita nak bagi RM10 dan kebetulan memang berlaku Al-Qadar, kita tak tahu pun. Adakah kita sedekah bersamaan dengan 83 tahun? Ini persoalan yang hebat, tuan-tuan. Okey, baik, kita ambil pandangan ulama dalam isu ini. Okey, pandangan ulama yang pertama. Dia ada dua kumpulan ulama. Kumpulan yang pertama antaranya adalah Imam At-Tabari. Al-Muhallab
Ibnu Arabi. Ini nama para ulama, dan ramai lagi menyatakan bahawa orang yang tidak mengetahui, ya, pada malam itu adalah malam Al-Qadar, dia beribadat, dia juga akan dapat pahala yang sama. Ini pandangan pertama. Sementara ada sebahagian ulama, kumpulan ulama yang kedua yang menyatakan hanya orang yang mengetahui bahawa pada malam tu dia dapat Lailatul, itu malam Lailatul Qadar, dan dia beribadah, hanya dia sahaja yang akan mendapat pahala Lailatul Qadr khairun min alfi syahr. Dekat sini ada dua pandangan ulama. Sebahagian kata orang yang tak tahu pun bila dia beribadat pada malam tu dia akan dapat pahala beribadat 83 tahun. Maka pandangan ulama yang kedua kata yang dapat pahala 83 tahun ni hanyalah orang yang mengetahui dan dibuka hijab, ditunjukkan kepada dia. Maka orang itu sahaja yang dapat. Yang tak tahu, tak dapat. Okay? Jadi kebanyakan para ulama hari ini kita berpegang kepada pandangan yang pertama. Buatlah ibadat. Mudah-mudahan Allah akan berikan pahala 83 tahun ibadat tu sekiranya pada malam tu kita bersungguh-sungguh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hujah kumpulan yang kedua tu apa? Hujah mereka adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis daripada Ubadah bin Samit yang berbunyi, man qamaha imanan wahtisaban thumma wuqifat lahu. Orang yang pada malam itu dia melakukan qiyamul lail, kerana keimanan dia, kerana mengharapkan redha Allah dan menepati waktunya dengan Al-Qadar, maka dia akan dapat pahala itu. Dia berbeza dengan orang yang tak tahu pun. Asalkan buat je, maka dia pun jalan je. Ini tuan-tuan dan puan-puan ya, yang perlu kita tengok di dalam Al-Qadar itu. Jadi ya, sempena dengan kita masih lagi berada pada awal 10 akhir. Ya, di awal 10 yang akhir Ramadan, maksudnya ada lagi 3/4 10 yang akhir ni. Bila kita bincangkan hadis ini pada tengah hari ini, mudah-mudahan kita ada motivasi. Ya, satu nikmat yang Allah tak berikan kepada umat yang lain. Allah pilih kita umat Nabi Muhammad untuk Allah bagi, Allah anugerahkan kepada kita banyak perkara bila kita beribadah hanya dalam setahun sekali. Maka dalam masa lebih kurang 3/4 10 yang akhir ni, maka marilah kita berdoa kepada Allah supaya Allah bagi kekuatan kepada kita. Allah tetapkan iman kita untuk kita tetap istiqamah ibadah pada malam tu dan minta doa dengan Allah, doa sungguh-sungguh supaya Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Doa di bulan Ramadan adalah mustajab. Semasa kita berpuasa, sebelum buka puasa, minta dengan Allah Ta'ala. Kan kita nak buka puasa duduk dengan ahli keluarga kan. Dia janganlah main handphone pula waktu tu. Anak-anak main game PUBG. Mak ayah sibuk dengan Facebook. Tak jadi. Ada masa 5 minit sebelum berbuka puasa tu, itu antara waktu yang mustajab doa. Kan? Jadi pada waktu tu, angkat tangan, minta doa dengan Allah, doa yang berbentuk dunia, doa yang berbentuk akhirat. Masukkan juga doa tu supaya Allah pertemukan dengan malam
al-qadar. Yakinlah, insya-Allah. Kan, selain doa, amal ibadat betul-betul, insya-Allah Allah akan bagi petunjuk kepada kita. Ya, dan satu ganjaran yang tak boleh ditandingi oleh apa-apa yang ada dekat dunia ni, iaitulah pahala beribadat 83 tahun. Umur kita pun belum tentu sampai ke panjang itu. Jadi itulah, ya, mudah-mudahan sedikit perkongsian pada tengah hari ini, insya-Allah kita sama-sama mendapat manfaat. Ada soalan ke sebelum kita tamatkan? Kita ada masa lebih kurang lagi 3-4 minit. Tak ada, semua diam. As-sukut alamatur ridha. Diam tandanya setuju, faham, alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kebaikan kepada kita. Baik, saya rasa sampai di situ sahaja untuk tengah hari ini. Mungkin minggu depan tak adalah kuliah. Saya ingat nak cerita pasal Syawal, ya, sambutan Aidilfitri yang berdasarkan kepada petunjuk Nabi SAW. Tapi rasanya mungkin semua dah sibuk. Masing-masing dah nak gantung lansir baru, kan, nak sibuk buat persiapan. InsyaAllah kita tangguhkanlah. Ini kita sambung balik selepas daripada Aidilfitri, insyaAllah. Baik, saya rasa itu sahaja kuliah untuk tengah hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada kita, sedikit perkongsian ilmu ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.